Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izinnya dapat kita sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam sesi masa kita mengisi malam-malam Ramadan ini dengan qiyam, dengan kita hidupkan. Qiyam tu maksudnya bangun, kan? Kalau kita solat kan, berdiri tu maknanya qiyam kan. Qiyam Ramadan maknanya bangun, menghidupkan Ramadan. Ada dua hadis yang macam sama tapi beza pada satu perkataan. Nabi sebut apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu satu riwayat. Satu riwayat kata man shama. Riwayat yang lain man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis pertama maksudnya siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaba, dan mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu, yang kecil-kecil. Dosa yang terdahulu diampunkan oleh Allah. Hadis yang kedua maksudnya man qama Ramadan, siapa yang bangun menghidupkan Ramadan, yakni menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ini adalah kelebihan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang dapat hidupkan Ramadan dengan amal-amal ibadah-ibadah yang semua kita telah tahu. Semua kita telah tahu. Hari ini saya ingin untuk kita, tajuk pun bagi Babur Rayyan ataupun penghuni syurga Rayyan. Penghuni syurga Rayyan. Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berpuasa ialah syurga. Syurga. Sebab itu objektif daripada puasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan bila orang tu jadi orang yang bertakwa, sudah semestinya ganjarannya ialah syurga. Ganjarannya syurga. Cuma syurga ni dia ada banyak pintu. Dalam riwayat kata syurga ada 8 pintu. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut orang yang man kana min ahli salah dakhala min babis salah. Siapa yang merupakan orang yang banyak sembahyangnya di atas muka dunia, dia akan masuk ke syurga melalui pintu sembahyang. Man kana min ahli jihad dakhala min babil jihad. Siapa yang merupakan orang yang banyak berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Man kana min ahli sadaqah dakhala min babis sadaqah. Siapa yang merupakan orang yang banyak sedekah, masuk syurga melalui pintu sedekah. Man kana min ahli siyam dakhala min babir rayyan. Siapa yang merupakan orang yang banyak puasa,
dia masuk dalam syurga melalui pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Kan? Maknanya istimewa puasa ni, pintu dia ada nama istimewa. Bukan nama ikut ibadah, macam sembahyang, macam sedekah, macam jihad. Tapi puasa ni ada nama khas. Nama dia ialah Babur Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di syurga ni ada satu pintu dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu fiha as-saimun. Masuk melalui pintu ini orang yang berpuasa. Bila orang puasa semua dah masuk, pintu itu akan ditutup rapat dan tak akan dimasuki oleh orang lain lagi. Itu adalah keistimewaan orang yang berpuasa. Mengapa pintu itu dinamakan sebagai Rayyan? Ar-Rayyan dalam bahasa Arab daripada perkataan ray. Ar-ray. Ray ni makna yang pertama ialah air yang keluar membuak-buak. Banyak air yang keluar membuak-buak. Yang kedua, Rayyan ni makna dia ialah diddul atash, lawan kepada perkataan dahaga. Maknanya Rayyan ni tak dahaga lah. Pintu tu sendiri dah dinamakan sebagai pintu bukan orang yang dahaga. Lebih kurang begitulah. Pintu itu kalau kita nak imajinasikan, masuk pada satu tempat tu penuh air. Apa jenis air kita nak, memang berjalan tu tak akan dahaga lah hari tu. Kan? Kalau kita berjalan nak pergi ke satu tempat, kan, dahaga kan. Masuk ke situ tak ada dahaga dah. Sebab pintu itu dah digambarkan sebagai Babur Rayyan, sebagai memberikan balasan kepada orang yang, ataupun ganjaran kepada orang yang berpuasa. Mengapa? Sebab puasa ni yang paling teruk, paling mencabar ialah dahaga tu. Lapar okey lagi, kan? Lapar okey lagi. Kalau dahaga tu yang perik tu, kan, panas-panas dahaga. Kalau puasa boleh minum, syok. Tiap-tiap hari boleh puasa, kan? Tak makan tak apa, asal puasa boleh minum. Tapi tak. Puasa ni tahan makan dan minum, start daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tujuannya apa? Tujuannya nak latih manusia supaya jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu objektif puasa. Hari ni itu mukaddimah kan, mukaddimah sikit je lagi. Saya nak bawa supaya kita tengok mengapa perlu sangat takwa ni. Mengapa dalam semua ibadah yang dilakukan, objektifnya ialah untuk capai darjah ketakwaan pada Allah, darjat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cuba kita lihat beberapa ayat. Antaranya ayat dalam surah At-Tur. Surah Tur ni dalam juzuk yang ke-27, mula ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu, kata Allah, mereka berada fi jannat, di dalam taman-taman. Jannat ni ialah taman-taman. Jannah. Til jannah, orang sini, orang sekarang duk cakap kan. Jannah tu dia punya dia panggil singular, mufrad dia. Jannatun jamak dia. Maknanya orang yang bertakwa itu mereka ada banyak taman-taman. Dalam syurga itu banyak taman-taman. Wa na'im, dan mereka berada dalam nikmat-nikmat yang tidak terbayang keindahan nikmat tersebut. Ya, nikmat dalam syurga ni untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Nikmatnya banyak. Dan semua nikmat tu seronok semua. Semua nikmat tu seronok. Di antara nikmat paling seronok ialah apa? Melihat kepada wajah Allah. Itu nikmat paling seronok. Allah sebut dalam Al-Quran kan, adik-adik semua hafaz. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni syurga hari itu berseri-seri. Kenapa? Kerana melihat kepada wajah Tuhannya. Allah gambar dalam satu hadis, tuan-tuan. Waktu orang ahli syurga ini duduk dalam syurga,
menikmati nikmat yang ada dalam syurga. Seronok nikmat dalam syurga ni. Mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas oleh hati. Semua nikmat ni dalam syurga ni. Tengah mereka menikmati satu nikmat masing-masing, keindahan makan seronok, sedap dan sebagainya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala jelmakan wajahnya di atas satu ketika. Jelmakan wajahnya, sehingga menyebabkan semua penghuni syurga mendongakkan kepalanya ke langit dan terpegun melihat keindahan Allah dan lupa segala keindahan dan nikmat yang lain. Lupa, kan? Nikmat syurga tu indah dah, tapi bila tengok kepada wajah Allah, lupa kepada semua nikmat yang lain. Itu gambaran nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada penghuni syurga, kan? Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat yang ke-17. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka nikmat yang mana mereka bergembira, fakihin, bersukaria, bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Tuhan bagi kepada mereka, dan Tuhan telah memelihara mereka daripada azab yang pedih. Masuk dalam syurga tak ada dah azab, semuanya nikmat. Dalam syurga ini adalah untuk nikmat. Atas dunia ni tak nikmat, tuan-tuan, kan? Atas dunia ni semuanya lemah, kan? Contohlah kita ambil makan. Makan ni ia sedap, tapi sedap setakat mana? Sampai kita kenyang aja, kan? Kita tadi lapar, tadi puasa, bila berbuka makan penuh dalam perut, tak boleh masuk dah makanan lain, tak boleh masuk dah. Itu lemahnya dunia. Tadi punyalah dahaga, minum 3 gelas dah tak boleh, masuk gelas yang keempat dah mungkin termuntah kalau minum. Itulah lemahnya dunia, kan? Tapi syurga, Allah Ta'ala jadikan syurga ini makan dan minum untuk nikmat. Berapa banyak kita nak makan, kita boleh makan. Berapa banyak kita nak minum, kita boleh minum. Sebab dalam syurga tak ada kenyang, dan tak ada lapar, tak ada dahaga, dan tak ada, kita panggil, orang panggil penuh, kan? Tapi makan dan minum untuk nikmat, kan? Makan dan minum untuk nikmat. Tak ada benda-benda yang kencing, berak ni semua tak ada. Ini dalam hadis tersebut. Bila Nabi sebut minum, makan untuk nikmat, sahabat tanya, tak ada kencing, berak. Sahabat tanya, lalu apa yang mereka makan tu jadi macam mana, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, dia jadi seperti peluh yang keluar melalui ruang-ruang roma mereka, yang peluh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Kan? Itu istimewa Allah Ta'ala bagi kepada penghuni syurga. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah dengan seronoknya, bima kuntum ta'malun, sebagai balasan terhadap apa yang kamu lakukan atas dunia. Amal yang kita lakukan atas dunia ni Allah ganjar, Allah berikan ganjaran di hari akhirat. Lapar kita, dahaga kita kerana puasa, Allah Ta'ala bagi balasan, ganjaran, kelebihan di dalam syurga nanti. Muttaki'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas pelamin-pelamin yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata luas dan indah. Mereka duduk dalam suasana yang Allah gambarkan kemewahan. Muttaki'in. Muttaki'in ni macam orang raja, dia duduk atas singgasana dia, duduk dalam keadaan separa berbaring, kan? Tangannya letak di atas tilam, sambil dia duduk separa berbaring. Makanan Allah disediakan untuk penghuni syurga. Allah gambarkan itu. Mungkin atas dunia ni hidup kita tidaklah macam raja, tetapi bila kita
dalam hidup di dunia ni mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi ganjaran itu di dalam syurga. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di atas singgasana masing-masing. Muttaqiina 'ala sururin masfufah. Mereka duduk di atas singgasana yang dihampar tilamnya secara tersusun. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan dikahwinkan mereka. Mereka mempunyai pasangan-pasangan di kalangan bidadari-bidadari. Dan yang lebih indah lagi, Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka ini di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini yang kita paling nak, tuan-tuan. Kita paling nak. Kita sayang anak isteri kita, semua kita sayang. Anak cucu kita, semua kita sayang. Tapi kalau boleh, sayang kita itu kita nak bawa sampai ke syurga. Bukan sayang sekadar di dunia. Sayang kita, isteri kita, sayang anak kita, sayang kepada cucu kita, kita nak bawa sampai ke syurga. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman. Orang yang beriman akan mengikuri mereka zuriat mereka yang juga beriman, yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala akan pertemukan semula waktu mereka berada di dalam syurga nanti, dan mereka semua akan diberikan ganjaran yang sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran bagi orang yang bertakwa. Maknanya walaupun mungkin berpisah atas dunia, ada yang meninggal dulu, ada yang meninggal kemudian, ada yang mungkin tak sempat jumpa anak cucu dia, mungkin tak sempat, dia lebih awal meninggal. Atas dasar iman, hari akhirat nanti akan dipertemukan semula oleh Allah dalam satu bentuk keluarga yang Allah Ta'ala akan bagikan ganjaran-ganjaran pahala yang setimpalnya untuk mereka. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan kami berikan kepada mereka tambahan daripada buah-buahan dan daging daripada jenis yang mereka inginkan. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim, dan dalam syurga itu mereka saling menghulurkan gelas yang isinya tidak memabukkan dan tidak pula memeningkan kepala. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang mengelilingi untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ini sebahagian, tuan-tuan. Ini sebahagian nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bertakwa. Sebahagian daripada nikmat. Dan dalam Quran ni banyak lagi ayat-ayat yang lain yang cerita tentang ganjaran orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran takwa inilah yang kita ingin perolehi melalui ibadah puasa yang kita lakukan. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap minggu kita diperingatkan, setiap tahun kita datangnya bulan Ramadan, supaya apa? Supaya kita mempersiap sediakan bekalan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah, siap sediakanlah bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, itulah mungkin sedikit daripada perkongsian tazkirah kita pada malam yang berbahagia ini, untuk kita sama-sama meneruskan ibadah kita dalam
baki-baki Ramadan yang ada. Kita dah mula masuk malam yang ke-10 Ramadan dah. Masuk sekejap je masa ni tuan-tuan. Masa Ramadan ni sangat cepat. Dia macam tetamu lah. Bila sebut tetamu, dia tak tinggal lama kat rumah kita. Tetamu, sampai masa dia datang, sampai masa dia akan tinggalkan kita pergi. Maka peluang masa dia datang ni, kita ambillah sebaik yang mungkin. Ambillah manfaatnya, supaya mudah-mudahan bila dia pergi, dia meninggalkan kesan yang sangat baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.